Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita untuk hari ini bagi subjek perniagaan tingkatan 5. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe saya punya channel Masyitah binti Khalid. Okey, untuk hari ini kita akan sambung topik yang kedua, di mana kita dah masuk topik pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Kalau ingat sebelum-sebelum ni kelas saya dah sentuh berkenaan dengan sumber fizikal. So hari ini ada dua subtopik di bawah topik ni yang kita akan sentuh, iaitu bagaimana kita nak mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam sebuah organisasi, dan yang kedua saya akan sentuh tujuan mengurus sumber teknologi. Maksudnya ada dua perkara yang kita akan bincangkan, masih lagi dalam bentuk sumber fizikal, dan hari ini kita akan bertemu dengan bagaimanakah kaedah pengurusan dalam teknologi. So kalau ingat topik kita yang besar untuk bab 2 ni adalah pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Kalau kelas-kelas sebelum ni kita dah lihat bagaimana pengurusan dalam fizikal, sumber fizikal. Hari ini kita akan sentuh sedikit lagi topik untuk sumber fizikal dan juga topik yang baru untuk tujuan pengurusan sumber teknologi. Okey, yang pertama bagi untuk topik ni apa yang kita akan lihat, bagaimanakah kita nak membuat prosedur pengurusan sumber fizikal yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Okey, di mana di bawah pengurusan sumber fizikal yang kita akan lihat di sini, kita ada dua benda, iaitu yang pertama kita akan lihat bagaimana kita nak mengurus sumber fizikal ini dari aspek perlindungan insurans dan keselamatan. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okey, di sini untuk kita punya pengurusan sumber fizikal yang terbaik, maka dua perkara ni perlu diambil berat oleh seorang usahawan dalam sebuah pengurusan perniagaan dia. Ataupun kalau syarikat dia yang besar, dia ada bahagian human resource kan, ataupun bahagian pengurusan sumber manusia. So, perkara ini sangat perlu dititik beratkan supaya aktiviti perniagaan kita ni dapat berjalan dengan lancar, maka keselamatan segala everything dalam pengurusan kilang kita tu dapat dalam keadaan yang baik lah. So perkara yang kita perlu ambil tahu prosedurnya untuk memastikan pengurusan semua fizikal kita ni smooth, berjalan dengan lancar. So apa yang kita perlu lihat di sini, kita ada perlindungan insurans dan keselamatan dan juga penyelenggaraan dan baik pulih yang terancang. So bagaimana kita nak tahu perkara-perkara ni? Mari kita lihat satu persatunya. Okay, yang pertama tadi berkenaan dengan perlindungan insurans dan keselamatan. Kalau pelajar lihat di sini, insurans ni kita boleh ambil lah pelbagai jenis insurans yang diperlukan kepada syarikat kita, bergantunglah kepada keperluan. Apa yang kita boleh lihat melalui perlindungan insurans dan keselamatan ni, dalam sebuah company tu kita boleh ambil insurans kebakaran. Contohnya lah, kalau kata ada masalah di terpintas ke menyebabkan berlaku kebakaran di dalam sebuah kilang dia, premis perniagaan dia tu, ataupun berlaku kecurian kalau ada kebakaran apa-apa sahaja yang melibatkan kebakaran terhadap mesin dia ke, tengah-tengah operate tu tiba-tiba terbakar kan, menyebabkan kerosakan. So kita boleh beli insurans untuk sebarang possibility lah yang boleh berlaku terhadap mesin yang kita ada dalam kilang tu. Kemudian stok. Kita kan kalau kita belajar sebelum ni pengurusan dalam pengurusan sumber fizikal, kita kena ada penyimpanan stok kan. So kalau katalah kita dalam gudang kita tu terlampau banyak sangat stok yang akan digunakan dalam perniagaan, tiba-tiba nak jadikan cerita berlaku kebakaran disebabkan liter pintas, segala stok yang awak dah simpan di dalam awak punya gudang, awak punya store tu berlaku kebakaran, maka di sini kita perlu ada insurans kebakaran untuk menanggung ataupun memastikan kita punya kerugian tu dapat ditanggung ataupun disupport balik lah untuk kita nak memulakan perniagaan semula kan. Sebabnya kita punya berlaku kemusnahan dan akibat kebakaran tu, bila dalam prosedur ni kita menyediakan insurans kebakaran tu, dia memberi keselamatan lah kepada pihak usahawan ataupun organisasi yang sedang menjalankan operasi perniagaan. Okay, antara lain insurans yang kita boleh buat kat sini, kita boleh ambil insurans kecurian. Okay, insurans kecurian ni untuk melindungi segala apa yang berlaku lah dalam kecurian ataupun kehilangan dalam satu perniagaan tu. Dia sangat membantulah. Dia boleh juga ambil pelbagai lagi insurans perlindungan seperti insurans, kalau kita lihat dalam perniagaan ni kita akan ada insurans keselamatan, pakeso dan segalanya lah. Di mana segala insurans ini didapat membantu perniaga
peniaga ni berhadapan dengan sebarang risiko. Maksudnya risiko ni kita tak tahu apa yang akan berlaku kan. Tetapi kalau kita nak pastikan perniagaan ni selamat daripada sebarang possibility yang akan berlaku kepada kita punya perniagaan, so kita boleh menguruskan kita punya sumber fizikal tu melalui perlindungan insurans dan juga keselamatan. Okey, itu yang pertama. Okey, dalam prosedur mengurus sumber fizikal kita juga, yang kedua kita kena ada penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Ini untuk memastikan segala mesin yang ada di dalam perniagaan kita tu dapat beroperasi dengan baik. Bagaimana kita nak pastikan dia sentiasa keadaan baik? Dalam situasi ini kita kena sentiasalah membuat penyelenggaraan secara berkala. Maksudnya kat sini contoh, kita kena buat pembersihan mesin ke, kita kena check mesin kita tu sentiasalah supaya operasi perniagaan kita tu tidak terganggu disebabkan oleh masalah kerosakan dan sebagainya. Itu antara perkara yang sangat penting dalam pengurusan perniagaan kita ni, supaya sumber yang ada dalam perniagaan, kalau awak ingat lagi, kita pernah belajar sumber-sumber fizikal dalam perniagaan ni ada 12 jenis. So semua sumber fizikal yang ada ni perlu ada perlindungan dan juga penyelenggaraan supaya perniagaan kita ni berjalan dengan lancar. Matlamat kita sebagai seorang peniaga ni dapat mencapai objektif kepada keuntungan. Kemudian dalam masa yang sama, pengurusan sumber manusia yang ada dalam ataupun tenaga manusia yang ada di dalam perniagaan kita ni, dia akan sentiasa kekal dengan kita supaya operasi perniagaan kita berjalan dengan lancar lah. Itu yang terakhir bagi topik pengurusan sumber fizikal. Kalau pelajar masih ingat lagi, sebelum ni kita dah contoh ciri-ciri sumber fizikal, prosedur pengurusan dia hari ni. Kemudian kita dah lihat jenis-jenis sumber fizikal. Apa lagi yang kita dah lihat? Apa lagi? Itu antaranya lah yang kita dah lihat berkenaan dengan sumber fizikal kan. So kalau yang keduanya kita lihat, sebab tajuk kita adalah pengurusan sumber fizikal dan teknologi. So hari ini kita juga akan sentuh satu topik lagi, iaitu tujuan mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam sebuah operasi perniagaan. So ini topik yang kedua yang kita akan sentuh untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk tujuan pengurusan sumber manusia, sebelum tu kita kena tahu dulu apakah jenis-jenis sumber teknologi yang ada dalam sebuah perniagaan. Kalau contoh awak buka perniagaan, awak kena identify kan yang mana satu sumber fizikal dalam perniagaan awak. Kalau awak ingat lagi, sumber fizikal tu sesuatu yang nyata, yang boleh nampak, yang awak boleh sentuh. Itu adalah perkara-perkara yang ada dalam perniagaan awak dari aspek sumber fizikal. So sekarang ni kita lihat sumber teknologi. Sumber teknologi tu bagaimana? Kalau kita tengok dekat sini, sumber teknologi ni dia adalah sumber yang berbentuk harta intelek, lesen perisian dan juga kemahiran pengalaman yang ada oleh peniaga itu sendiri, usahawan itu sendiri ataupun tenaga buruh yang ada dalam perniagaan dia. Itu apa yang kita lihat ataupun kita tengok berkenaan dengan sumber teknologi lah. Okey. Kalau pelajar tengok di sini, kita ada tiga jenis sumber teknologi yang perlu ada dalam satu organisasi itu. Yang pertama, kita ada harta intelek. Apa itu harta intelek? Harta intelek ni adalah merujuk kepada hasil kreativiti, ciptaan, daya intelektual seseorang, yang mana semua aspek ini dia perlu ada penjagaan daripada orang yang cuba untuk merompak ke, cuba mengancam ke dan sebagainya lah, nak tiru idea-idea kita ke. So kita boleh daftarkan di bawah harta intelek ni lah. Kalau kita tengok contoh-contoh harta inteleknya adalah reka bentuk. Macam contohnya awak ada design tudung ke kan, awak ada lukisan ke, awak ada hasilkan muzik ke. Semua perkara-perkara ni awak perlu patentkan dia di bawah harta intelek supaya orang lain ni tak boleh meniru dengan sewenang-wenangnya lah. Itu antara harta sumber teknologi yang ada dalam suatu organisasi lah. Bergantung, dia ada berbeza-beza harta intelek bagi setiap jenis perniagaan. Yang kedua, kita ada lesen perisian. Lesen perisian ni dia adalah merujuk kepada satu perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Biasanya penggunaan tanpa lesen ni dia adalah satu kes jenayah lah kepada pengguna, di mana kita ni perlu membeli lesen tersebut dengan
untuk mendapatkan lesen tersebut supaya kita tak disaman lah bila kita menggunakan tanpa lesen ni. Biasanya kita akan disabitkan dengan jenayah kan. Biasanya kalau kata lesen perisian ni, kalau kata awak membuat perniagaan dalam bentuk accounting ke dalam bentuk account kan, awak akan ada perisian account yang awak kena beli, ataupun basicnya lah yang semua orang akan guna dekat office ke kat mana-mana saja. Adobe Photoshop ke, kalau kita nak buat lukisan-lukisan, Microsoft Word tu, semua itu dia ada lesen perisian. Maksudnya kalau kita nak guna, kita perlu ada lesen perisian yang kita berbayar ataupun kita guna secara pirate tu lah. Itu adalah contoh lesen perisian. Okey, yang ketiga kalau kita lihat di sini, kita ada kemahiran dan pengalaman. Itu antara yang perkara yang penting kita urus di dalam sumber teknologi sebuah perniagaan, ada kemahiran dan pengalaman. Kemahiran dan pengalaman yang ada kepada peniaga itu sendiri ataupun pekerja yang tu, maksudnya kalau semakin banyak pengalaman yang kita ada, maka kita akan memastikan kualiti dan prestasi perniagaan itu sentiasa kekal dan sentiasa bertambah baik. Dalam masa yang sama, dia tak akan wujud pembaziran lah. Semua kita akan guna sepenuhnya sumber yang ada di dalam perniagaan kita. Dalam masa yang sama, bila kita berpengalaman, kita mempunyai pengetahuan yang banyak tentang apa yang kita lakukan di situ, kita akan dapat mengurangkan kesilapan-kesilapan yang mungkin boleh kita lakukan dalam aktiviti perniagaan kita. So di situ kita dapat lihat kenapa kita perlu menguruskan sumber teknologi. Di sini kita ada 3 jenis sumber teknologi yang perlu kita uruskan, iaitu harta intelek, lesen perisian, kemahiran dan pengalaman. Okey, untuk topik ni, maksudnya untuk sumber fizikal kita dah habis sentuh. Saya harap pelajar dah boleh menguasai dengan baik apakah itu sumber fizikal, bagaimana awak nak menguruskan, apakah jenis-jenis sumber fizikal, semua pelajar dah boleh terangkan dengan baik. Kemudian untuk hari ini kita dah lihat berkenaan dengan tujuan mengurus sumber teknologi, di mana di sini kita ada jenis-jenis sumber teknologi, ada 3 jenis. So nanti untuk next class kita akan lihat kepada prosedur bagaimana kita nak mengurus kita punya sumber teknologi dalam sebuah perniagaan. So untuk hari ini cukup hanya pelajar mengetahui apakah jenis-jenis sumber teknologi yang perlu kita urus di dalam sebuah perniagaan. So kalau secara kesimpulannya, apa yang telah saya sentuh hari ini, yang pertama saya dah sentuh berkenaan dengan prosedur kita mengurus sumber fizikal yang ada di dalam sebuah perniagaan, di mana kita ada 2 jenis prosedur pengurusan sumber fizikal, iaitu melindungi menggunakan insurans dan juga keselamatan, dan yang kedua kita menyelenggara dan baik pulih secara terancang semua sumber fizikal yang ada dalam organisasi kita. Dan yang kedua, apa yang kita sentuh untuk topik hari ini adalah apakah tujuan pengurusan sumber fizikal, di mana kita dah mengenal pasti ada 3 jenis sumber fizikal, sumber teknologi, iaitu harta intelek, lesen perisian dan juga kemahiran dan juga pengalaman. So ada 2 perkara topik ataupun perkara yang kita telah bincangkan hari ini. So saya harap dengan perkongsian ini memberi manfaat kepada pelajar. Pelajar boleh membantulah pelajar untuk menjawab, mengenal pasti dengan baik topik-topik yang telah kita sentuh ini. So terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe dan share saya punya video. Untuk sebarang penambahbaikan, cadangan, boleh komen ataupun email dengan saya melalui sosial media yang saya pernah kongsi sebelum ni. So terima kasih sekali lagi. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dia ni kot